Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bab 1 tingkatan 4 iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan ini terbahagi kepada 6. Okey, bentuk yang pertama ialah milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, syarikat awam berhad. Yang kelima, syarikat sendirian berhad. Yang keenam, bentuk-bentuk lain dalam pemilikan perniagaan. Jom kita tengok. Bentuk milikan perniagaan yang seterusnya yang Cikgu akan kongsikan dengan anda pada hari ini ialah syarikat berhad. Okey, syarikat berhad ini didaftarkan secara sah dengan SSM. Okey, ataupun di bawah atas syarikat 1965. Okey, keanggotaan syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. Okey, syarikat berhad ini terbahagi kepada 2, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Apakah yang dimaksudkan dengan berhad ni? Okey, berhad bermaksud liabiliti pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan sahaja. Tidak lagi berlaku seperti milikan tunggal dan perkongsian yang mana aset boleh diambil untuk membayar hutang. Jadi syarikat berhad ni mudah dia tidak dia liability dia terhad terhadap jumlah modal yang disumbangkan sahaja. Okey, boleh? Ciri-ciri syarikat berhad ialah yang pertama, entiti berasingan, iaitu terpisah antara organisasi perniagaan dan pemiliknya dari segi perundangan, yang mana syarikat tersebut boleh didakwa atau mendakwa, boleh membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya, entiti berasingan. Okey, yang kedua, liability terhad, yang mana syarikat berhad tanggungan seorang ahli syarikat berhad mengikut jumlah saham yang dipegang sahaja. Jika dibubarkan, pemiutang syarikat tidak berhak menuntut aset peribadi pemegang saham. Okey, itu bagusnya liability terhad ini. Okey, yang ketiga, hayat berterusan. Kematian atau penarikan diri salah seorang pemegang saham tidak akan menyebabkan syarikat dibubarkan. Okey, berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian. Sekiranya berlaku kematian atau penarikan diri, maka syarikat tersebut akan terbubar. Berbeza dengan syarikat berhad, dia tidak akan terbubar. Okey, hayat berterusan. Okay, yang keempat, pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Pemegang saham tidak berhak mengawal secara langsung operasi syarikat. Satu lembaga pengarah yang akan melantik polisi keseluruhan syarikat dan melantik pegawai pengurusan untuk menguruskan perjalanan syarikat. Bentuk milikan perniagaan yang keempat yang Cikgu akan kongsikan hari ini ialah syarikat sendirian berhad. Okey, jom kita lihat syarikat sendirian berhad apakah yang dimaksudkan dan ciri-ciri syarikat sendirian berhad ini. Okey, yang pertama, syarikat sendirian berhad didaftarkan secara sah dengan SSM. Okey, bilangan pemiliknya 2 hingga 50 orang sahaja. Berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian. Milikan tunggal
satu orang sahaja, perkongsian 2 hingga 20 orang, syarikat sendirian berhad boleh 2 hingga 50 orang sahaja. Nampak perbezaan kat situ Okey, yang ketiga, pemilikan saham terhad kepada individu tertentu sahaja. Okey, dia tak boleh semua orang suka-suka nak beli saham tersebut. Okey, saham tidak boleh disenaraikan atau diurus niaga di bursa saham. Tidak boleh. Okey, saham juga tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang saham yang lain. Okey, pemegang saham yang mempunyai paling banyak saham mempunyai hak untuk mengurus syarikat dengan menjadi lembaga pengarah. Okey, dan seterusnya, penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai. Ia tertutup kepada ahli syarikat sahaja, anggota syarikat sahaja. Okey, berikut adalah contoh syarikat sendirian berhad yang ada di Malaysia lah. Ini Indah Water. Okey, senang je nak tengok. Kita tengok kat belakang belakang nama syarikat dia ada Sendirian Berhad ataupun short form dia SDN.BHD. Itu maksudnya Sendirian Berhad. Kita ada kat sini Pizza Hut, Restoran Sendirian Berhad. Kita ada Ramli Halal Mat Sendirian Berhad. Kita ada syarikat Faizah Sendirian Berhad. Kita ada Gardenia Bakeries Sendirian Berhad dan Leskopak Production Sendirian Berhad. Ini contoh beberapa syarikat sendirian berhad yang ada di Malaysia. Okey, baik. Mari kita lihat apakah kelebihan syarikat sendirian berhad ini. Okey, modal dia lebih besar kerana adanya terbitan share. Okey. Yang kedua, liability terhad, iaitu setakat modal yang dilaburkan sahaja. Okey, hal ehwal syarikat dirahsiakan kerana penyata kewangan tadi tidak didedahkan kepada umum. Okey, pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat. Okey, syarikat sendirian berhad juga menikmati ekonomi bidangan dalam operasi pengeluaran. Okey, itu kelebihan dia. Baik, setiap kelebihan ada kekurangan dia. Mari kita lihat apakah kekurangan syarikat sendirian berhad ini. Tadi kelebihan dia modal lebih besar sebab ada terbitan share. Namun begitu, kekurangan dia terbitan share tersebut terhad. Hanya boleh ditawarkan kepada individu tertentu sahaja, iaitu maksimum 50 orang sahaja. Kan tadi bilangan dia 2 hingga 50 sahaja. Memanglah terbitan share dia menyebabkan modal lebih, tapi terhad sampai 50 sahaja, tak boleh lebih. Okey, beban cukai yang tinggi. Okey, saham syarikat tidak boleh dijual beli melalui pasaran saham, dia tidak diniagakan di bursa saham. Okey, share tidak boleh dipindah milik secara bebas tanpa kelulusan lembaga pengarah. Okey, pemilikan dan pengurusannya terpisah. Okey, iaitu lembaga pengarah orang lain, CEO orang lain. Okey, dia terpisah. Itu kekurangan dia. Alright. Dah sampai dah segmen pengukuhan. Okey, jadi di sini cikgu akan menguji pengetahuan anda, sama ada anda faham atau tidak dengan topik yang telah kita bincangkan tadi. Jom kita lihat soalan apa yang telah cikgu sediakan untuk anda. Mari kita jawab bersama-sama. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita lihat sini. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis pemilikan perniagaan. Okey, 3 gemilang sendirian berhad. Apakah jenis milikan perniagaan tersebut? 1 markah, nak perlukan fakta lah tu. Okey, yang kedua, nyatakan ciri-ciri syarikat tersebut. 5 markah. Senang sangat ni. Tengok tajuk, tengok nama syarikat dia pun kita dah tahu syarikat apa. Betul tak? Sebab apa? Macam mana kita nak tahu? Okey, kita tengok. Alright, belakang dia sebab ada SDN dan BHD tu. Maksudnya apa tadi? Cikgu dah beritahu. Sendirian berhad. Jadi kita tengok sama tak soalan jawapan kita? Okey, jawapan dia ialah syarikat sendirian berhad, memberikan anda 1 markah sekiranya anda menjawab syarikat sendirian
berhad. Okey, bagus. Okey, yang kedua, nyatakan ciri-ciri syarikat tersebut. Senaraikanlah apa ciri-ciri syarikat sendirian berhad tadi. Okey, yang pertama, bilangan ahli atau pemegang saham dia 2 hingga 50 orang sahaja. Okey, yang kedua, hal ehwal kewangan dirahsiakan, tidak didedahkan kepada orang awam. Okey, yang ketiga, saham tidak bebas dijual beli kepada orang awam di Bursa Malaysia. Okey, yang keempat, sebab yang ketiga tadi, saham tidak bebas dijual beli sebab apa? Sebab kan dia terhad kepada 50 orang yang tadi tu saja. Sebab dia tak diniagakan di bursa saham. Yang keempat, syarikat sendirian berhad ini tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 pindaan 2016. Okey, yang kelima, dia ditadbirkan oleh lembaga pengarah ataupun pemegang saham majoriti syarikat. Dah dapat 5 markah kat situ. Okey, sama? Boleh jawab? Mudah kan? Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. Okey, apakah yang menyebabkan peniaga cenderung mendaftar perniagaan mereka sebagai syarikat sendirian berhad? A. Perniagaan mudah ditubuhkan. B. Perniagaan mudah diuruskan. C. Peniaga menghadapi liability terhad. D. Tidak perlu membayar cukai yang banyak. Okey, kenapa peniaga suka daftar syarikat sendirian berhad? Okey, apa jawapan anda? Dah dapat? Ya, betul. Okey, jawapan dia ialah C. Peniaga menghadapi liability terhad. Sebab mudah ditubuhkan, mudah diuruskan, tak perlu bayar cukai yang banyak. Itu pun dalam milikan tunggal pun boleh, perkongsian pun boleh. Tapi berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian, syarikat sendirian berhad menghadapi liability terhad. Kalau milikan tunggal dan perkongsian, dia tidak terhad. Aset boleh diambil untuk membayar hutang. Ini terhad. Selamatlah sikit, kan? Mudah je kan? Sampai di sini dahulu perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya tidak ketinggalan di atas perkongsian cikgu nanti. Okey, mudah anda mendapat sebarang perkongsian sekiranya anda subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.